Baik, sebagai permulaan pembelajaran kita, kita lihat dulu apa yang dikatakan sebagai kadar perubahan. Kadar perubahan ialah perubahan suatu kuantiti terhadap masa. Okey. Jadi kita buat satu aktiviti penerokaan di sini. Ambil tengok ini adalah suatu sfera. Sfera ni kita bayangkan sebagai sebiji bola ataupun belon lah. Okey, jadi kan belon ini kita pump dia. Okey, apa yang berlaku ialah dalam satu selang masa nanti, okey, didapati belon ini akan membesar. Betul tak, Meh? Okey juga betul. Okey. Jadi bila dia membesar, maka dia akan berlaku di situ perubahan kuantiti lah. Antara yang berlaku di situ apa dia? Perubahan dari segi jejari sfera ni. Betul tak? Betul juga betul. Dia semakin memanjangkan juga kan? Betul Okey. Jadi maksudnya jejari akan bertambah. Pertambahan jejari ni dia bergantung kepada masa. Maksudnya di sini jika tempoh masa itu semakin lama, maka jejari akan semakin panjang. Maka di situ kita nyatakan bahawa berlakunya kadar perubahan jejari. Perkataan kadar ni dia sebenarnya nak merujuk kepada masa tadilah. Boleh tak? Okey juga boleh. Okey. Jadi segi matematiknya kita akan simbolkan kadar perubahan jejari itu sebagai dj per dt. Ambil tengok di sini mesti dt T itu maksudnya time, masa Okey. Baik, selain daripada tu apa yang nampak yang berubah selain daripada jejari? Isi padu dia juga. Yes, betul Jadi maksudnya berlaku kadar perubahan isi padu Kita akan simbolkan kadar perubahan isi padu ini sebagai dv per dt. Cikgu, dia mesti pakai dt gue. Yalah, mestilah. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada masa kan? Betul juga. Itu sebabnya kita pakai perkataan kadar ni juga kan? Betul. Kadar tu maksudnya merujuk kepada masa Okey, selain daripada tu ada lagi tak Cikgu, macam mana dengan luas permukaan sfera ni cikgu? Berubah juga kan cikgu kan? Betul Jadi maksudnya di sini luas permukaan juga berubah Jadi berlakunya kadar perubahan luas permukaan dan kita akan simbolkan sebagai dl per dt. Boleh setakat tu? Okey cikgu, okey. Faham. Okey dalam slide ni kita akan lihat beberapa contoh Okey, ini contoh soalan pertama. Diberi luas permukaan sfera bertambah dengan kadar 4 pi cm kuasa 2 per saat. Cari jejari sfera itu apabila kadar perubahan jejari ialah 0.2 cm per saat. Okey, diberikan di situ luas permukaan sfera ialah L sama dengan 4 pi J kuasa 2. Okey, kita buat gambaran dulu sini Ini adalah sfera yang dimaksudkan dan sfera ini akan membesar Okey, maklumat di sini berikan bahawa dia kata luas permukaan sfera ni bertambah dengan kadar 4 pi Kita boleh tulis seperti inilah. dl per dt sama dengan 4 pi cm kuasa 2 per saat. Okey, boleh situ Okey juga, okey boleh. Okey, bagus. Okey seterusnya di sini diberikan kadar perubahan jejari ialah 0.2 cm per saat. Cuba tulis dalam bentuk matematik. Maksudnya cikgu kat sini dj per dt sama dengan 0.2 cikgu kan? Yes, okey, bagus. Jadi maksudnya dah faham lah penggunaan simbol yang betul Okey cikgu, faham cikgu. Okey, bagus baik, seterusnya kita tahu bahawa luas permukaan sfera ialah L sama dengan 4 pi J kuasa 2 dan dalam penyelesaian ini kita perlu dapatkan terbitan pertama dulu jadi terbitan pertamanya mestilah dl per dj sebab sini fungsi ini diberikan L dalam sebutan J kan, maka terbitan pertamanya ialah dl per dj. Macam mana dapat 8 pi J ni? Ini cikgu, 2 darab 4 ni 8, lepas tu kuasa kurang 1. Okey. Baik, seterusnya untuk menyelesaikan masalah berkenaan kadar perubahan ni kita akan gunakan apa? Petua rantai. Ingat lagi petua rantai ni? Ingat cikgu, masa kita belajar tentang terbitan pertama fungsi gubahan tu cikgu. Okey, petua rantai diberikan sebagai dl per dt sama dengan dl per dj darab dj per dt. Okey, jadi sebelum menggunakan petua rantai ni, kita semak dulu bahawa petua rantai kita ni betul macam mana kita nak semak? Caranya ialah kita tengok di sini dj, okey, di sini juga mesti dj.
Maksudnya di sini kalau kita bayangkan di sini lah, kita potong DJ ni dengan DJ ni kan, bila kita potong dia akan dapat DL per DT juga yang sebelah kiri ni. Okey cikgu, ambil faham yang tu cikgu. Okey, bagus Okey, seterusnya kita masukkan nilai-nilai yang berkenaan jadi di sini 4 pi sama dengan 8 pi j darab dengan 0.2. Kemudian kita ringkaskan dapatlah nilai j tu 2.5 cm. Macam mana okey tak? Senang tak? Oh, okey cikgu. Simple je kan penyelesaian dia. Simple dia. Cuma kita nak faham tu Betul cikgu. Nak faham tu cikgu yang susah kan? Yalah itulah sebabnya kita kena belajar kan. Betul juga cikgu Okey seterusnya kita lihat contoh yang kedua diberikan bahawa y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Jika kadar perubahan x ialah 2 unit per saat, cari kadar perubahan y pada ketika x sama dengan 1/2. Okey, kita mulakan di sini. Cuba tengok maklumat yang diberikan ialah kadar perubahan x ialah 2. Macam mana dalam simbol matematik? Dx per dt sama dengan 2 cikgu. Yes, okey. Amir dah faham lain tu. Baik, seterusnya kita perlukan apa? Kita perlukan terbitan pertamanya jadi terbitan pertamanya iaitu 6x Okey, seperti mana yang kita belajar tadi, untuk menyelesaikan masalah kadar perubahan kita kena gunakan petua rantai. Jadi petua rantainya ditulis seperti ini. Okey, kemudian ambil semak macam cikgu beri panduan tadi sama ada petua rantai ini betul ke tidak Tengok ciri-ciri dia. Okey, ini betul tak Ini betul cikgu. Okey, kita teruskan. Baik, kita gantikan dy per dx itu dengan 6x dan darabkan dengan 2 iaitu dx per dt dan akhirnya dapatlah 12x. Cikgu, nilai x ni nak kena ganti ke dengan 1/2? Betul sebab dia nakkan kadar perubahan y pada ketika x sama dengan 1/2 kan. Jadi maksudnya kita gantilah x dengan 1/2 dan akhirnya kita dapat 6 unit per saat. Okey, inilah jawapan kita. Okey cikgu, okey. Confident Itulah cikgu, nampak tak susah sangat cikgu Yang mana cikgu kata pembezaan ni yang susah tu cikgu? Amir, kalau main hebat boleh kata macam tu bengang je kawan-kawan Amir yang dengar nanti. Okey cikgu, saya tarik balik. Okey seterusnya kita lihat satu contoh penyelesaian masalah yang melibatkan kadar perubahan ni. Baik, rajah di sebelah menunjukkan sebatang lilin yang berbentuk silinder tegak dan berjejari 3 cm. Tinggi lilitan itu ialah h cm dan isi padunya ialah v cm padu. Lilin itu terbakar dengan keadaan tingginya menyusut pada kadar 0.6 cm per minit. Yang pertama, ungkapkan v dalam sebutan h. Yang kedua, cari kadar perubahan isi padu lilin itu apabila tingginya ialah 8 cm. Macam mana boleh buat? Cikgu tunjukkanlah cikgu. Okey, tak apa. Okey di sini dia menyatakan tentang isi padu lilin ini dan lilin ini berbentuk silinder kan. Maknanya di sini kita perlukan isi padu silinder. Jadi rumus isi padu silinder ialah pi j kuasa 2h. J itu jejari dan h itu ketinggian silinder tu. Di sini dia punya jejari dia nilai satu nilai tetap dia tak berubah dia kekal 3 ni, jadi kita gantikan J dengan 3. Maka di sini kita ringkaskan dapatlah 9 pi H. Inilah jawapan soalan A. H dah dapat dah cikgu Okey ambil tengok di sini ada maklumat yang diberikan nampak ni, dia kata lilin itu terbakar dengan keadaan tingginya menyusut pada kadar 0.6 cm per minit. Jadi macam mana kita nak terjemahkan dia ke dalam bentuk matematik Maksudnya cikgu di sini dh per dt sama dengan 0.6 cikgu. Ya ke Cuba kita tengok. Hampir tepat kenapa? Sebab Amir kena tulis negatif di sini Sebab apa tahu? Sebab ada perkataan menyusut ni, nampak tak? Cikgu, kalau dia menyusut kena letak negatif lah cikgu Betul betul. Kan ketinggian lilin itu kan berkurang kan itu sebab kita letak negatif. Betul juga cikgu Okey, seterusnya kita mesti perlukan terbitan pertama kita tahu bahawa V ialah 9 pi H, maka terbitan pertamanya ialah dV per dH lah. Okey juga, okey. Jadi dV per dH ialah 9 pi. Jadi seterusnya macam mana biasa kita kena guna petua rantai. Okey, jadi seterusnya kita masukkan nilai berkenaan
dV per dx ialah 9 pi darabkan dengan negatif 0.6 dan akhirnya kita dapatlah negatif 5.4 pi cm kuasa 3 per minit. Inilah jawapan dia. Cikgu boleh terangkan sikit tak, cikgu? Apa sebenarnya maksud nilai yang kita dapat ni, cikgu? Amir tak berapa faham lah tu maksudnya. Okey, maksudnya macam ni, apabila kita nyalakan lilin ni, kan nanti dia akan mencair kan? Betul, cikgu? Jadi maksudnya ketinggian lilin ini kan semakin berkurangan kan? Betul, cikgu? Jadi dalam masa yang sama, isi padu silinder ini juga akan berkurangan, betul? Okey, betul, cikgu? Jadi maksudnya di sini apabila ketinggian lilin ini menyusut sebanyak 0.6 cm per minit, jadi pada masa yang sama isi padu lilin ini juga akan menyusut, iaitu sebanyak 5.4 pi cm padu per minit. Itulah maksud dia. Okey, cikgu. Okey, berdasarkan kepada perbincangan kita tadi berkenaan dengan masalah melibatkan kadar perubahan ni, maka berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama bila menyatakan kadar kita mesti gunakan dt. T itu maksudnya masa contohnya kita akan gunakan dy per dt, dx per dt, dl per dt, dj per dt dan sebagainya. Okey, perkara yang kedua ialah penyelesaian masalah kadar perubahan mesti gunakan petua rantai. Kemudian yang ketiga kadar suatu kuantiti yang menyusut mesti diwakili dengan tanda negatif.